ikut kan. Ikut yang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, segala kepujian, segala kesyukuran, segala ucapan terima kasih hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah yang masih meminjamkan kami nyawa. Terima kasih ya Allah yang masih memberikan kami kekuatan, kesempatan, kelapangan, kerahmatan dan segala-gala yang terbaik yang telah Allah kurniakan, yang telah Allah berikan, yang masih kita dapat dan yang akan kita dapat sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala atas sifat pemurah dan penyayangnya. Alhamdulillah kita masih dapat bangkit lagi pada pagi ini, pada hari Jumaat yang pertama dalam tahun baru. Sebut pasal Jumaat, kita mungkin mengetahui tentang kebaikan-kebaikan dan keistimewaan hari Jumaat ini. Dan sebagai selayaknya sebagai seorang Muslim, layaknya bagi orang yang beragama Islam, yang kata beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kena tahu apa dia keistimewaan dan kebaikan hari Jumaat ini. Bangkit pagi-pagi, seeloknya kita mengetahui hari ini hari apa. Dan orang Islam ialah orang yang mengetahui tentang fadilat, keistimewaan, kebaikan yang ada di sebalik Jumaat. Jumaat asalnya ialah Jum'ah atau jam'ah yang ditasrifatkan, yang diubah baris-barisnya, yang boleh kita katakan makna Jumaat atau Jum'ah ini menambah hari berhimpun, hari untuk berhimpun dan berkumpul. Untuk apa kita berkumpul dan berhimpun? Karena Allah Subhanahu wa taala membayangkan untuk kita mengetahui dan menyedari bahawa nanti, satu ketika nanti kita akan berhimpun depan Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar. Mempersiapkan diri untuk menghadapi mahsyar yang himpunannya bukanlah kita kata 100-200 orang, berhimpun bukanlah 500 ke 1000 orang di padang mahsyar, tapi membayangkan bahawa himpunan depan Allah Subhanahu wa taala ialah himpunan manusia yang lahir, yang wujud pada hari pertama adanya Adam alaihissalam hingga akhir kepada
alam ini, kiamat. Kita nak bayangkan tuan-tuan, jika penduduk selama ni dah berapa puluh ribu orang duk ada, apatah lagi manusia dunia yang lahir daripada Adam alaihissalam hinggalah pada akhir zaman, akhir kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ratus juta bilion manusia ini semua akan berhimpun di padang mahsyar. Berhimpun untuk apa tuan-tuan? Di padang mahsyar berhimpun untuk dihisabkan, diperiksa, disemak, disoal siasat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kamu? Siapa kamu ini? Betulkah kamu ini Islam yang beriman? Betulkah kamu yang beriman, yang bertakwa? Betulkah kamu yang bertakwa, yang berihsan? Atau betulkah kamu yang berihsan, yang memiliki hati yang mukhlisin ataupun mukhlasin? Allah nak tengok kita ni tuan-tuan, di atas 5 golongan-golongan yang ada. Allah nak tengok kita ni, adakah Islam? Adakah beriman? Muslim? Mukmin? Adakah kita ni jadi orang yang muttaqin? Ataupun ada kita jadi orang yang muhsinin? Ataupun kelima, orang yang mukhlisin? Allah nak tengok. Dia nak periksa, dia nak semak, dia nak hisab. Betulkah kita ni hamba dia yang memiliki ciri-ciri ahli syurga untuk dibawa ke syurganya? Tuan-tuan, puan-puan Allah, berhimpun pada hari itu untuk disoal siasat. Berhimpun pada hari itu untuk disemak, untuk diperiksa. Segala catatan-catatan amal dibuka, disemak, dicek, dan perhisaban depan Allah. Hisab yang cukup detail, tafsil yang perinci, kerana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan tuan-tuan, hari itu hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kedahsyatan hari kiamat ini, seperti mana yang mungkin kita baca surah Al-Ma'arij contohnya. Surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, Allah nyatakan bagaimana keadaan kiamat itu, untuk berhisab depan Allah Subhanahu wa taala atas firman Allah Subhanahu wa taala, kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ini qadar dia ataupun gambaran kepada kiamat pada mahsyar. Soalnya lama mana tuan-tuan? Yang kata abadan abada, khalidina fiha abada, khalidina fiha. Dua ayat dalam Quran adanya. Dua ayat dalam Quran. Pertama, khalidina fiha. Yang kedua, khalidina fiha abada. Apa beza dua ayat ni tuan-tuan? Kata ulama tafsir, kalau ayat cerita pasal neraka, yang ada ialah khalidina fiha. Tapi jika ayat itu tentang syurga dan ahli syurga, Allah tambah lagi satu benda, khalidina fiha abada. Maknanya apa dan maknanya? Di sini kata ulama, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha maknanya kekal mereka selama-lamanya. Maknanya ahli neraka dalam neraka selamanya. Ahli syurga pula kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Maknanya kata ulama tafsir, ahli neraka masuk neraka lama, tapi ada peluang-peluang. Sedangkan ahli syurga masuk syurga tak akan keluar lagi selama-lamanya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan.
Maka Allah sebutkan di padang mahsyar itu berapa lama masanya, tempoh masa ni. Manusia suka tanya masa, bertanya masa. Kita kata contohnya mesyuarat, tanya mesyuarat lama mana mesyuarat. Jumpa kawan di luar, mak tanya lama mana jumpa mak kawan ni mak. Mak tanya nak pergi jumpa kawan lama mana, sejam mak tanya masa. Baik, maka di depan Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar, lama mana tuan-tuan? Jarak masanya, tempoh masanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, peringat kita, memberi warning, memberi peringatan, inzar kepada kita sekalian. Sesungguhnya pada mahsyar ini masa yang cukup lama. Kadarnya, kata Allah Ta'ala, kana miqdaruhu 50,000 sanah. Satu hari akhirat bersamaan, equal dia, sama juga dia, satu hari akhirat bersamaan dengan 50,000 tahun dunia. Tuan-tuan bayang tuan, sehari akhirat itu bersamaan dengan 50,000 tahun. Tuan-tuan, kalau orang hidup ni atas dunia 50,000 tahun, berapa kali mati, berapa kali hidup? Nak cukup 50,000 tahun. Kita bayangkan umur kita, adik-beradik kita, berapa tahun dia hidup? Yang Nabi khabar dalam hadis, apa dia? Umur umat aku ini baina 50 wa 60 atau 60 wa 70. Umur umat aku pusing sekitar 60 ke 70. Kalau lebih, bonus. Alhamdulillah. Tapi umur umat aku di antara 60 70. 70 tahun kita hidup atas dunia, katalah tuan-tuan nak sampai 50,000 tahun lagi berapa kali? 70. Maknanya hidup kita yang atas dunia ini cukup singkat berbanding dengan akhirat depan Allah Subhanahu wa taala. Tu pun kita tuan-tuan, 70 tahun yang kita ada ni, tu pun ramai juga yang buang masa. 60 tahun hidup, tu pun masih ramai lagi yang buang masa dengan benda-benda yang tidak ada faedah. Kerana dia merasakan panjang umurnya, tetapi umurnya itu bukan panjang. Kata ulama lain, nak tahu umur kamu panjang ke pendek, hayat hidup atas dunia ini panjang atau pendek, tuan-tuan? Ulama membayangkan macam ni. Kata Hasan Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bila orang tanya dia umur kita ni panjang ke pendek, tuan-tuan, maka kata dia pendek. Macam mana pendek? Dia kata, kau bayangkan, bila kau lahir, orang azan dan qamatkan. Bila kau mati, orang solatkan. Dia kata, bayangkan masa lama tak, panjang tak masa qamat dengan solat? Boleh lama tak, tuan-tuan? Boleh lama tak? Azan, qamat dengan solat boleh lama tak? Tak lama. Macam tadilah, kan? Azan, solat sunat, terus qamat, solat fardu. Tak panjang. Tak ada lagi lah orang azan-azan, qamat sejam baru solat, tak ada lagi. Habis qamat 2 minit pun tak sampai, terus solat. Maka membayangkan tuan-tuan bahawa hidup kita ni tak lama pun. Lahir dengan azan qamat, habis mati dengan solat. Mana lama? Sebentar saja. Membayangkan apa, tuan-tuan? Membayangkan hidup yang tak lama ni, bersiap sedialah untuk dihitung, ditulis, dicatat akan segala amal-amal kita sekalian. Apa istimewa kiamat hari Jumaat ni, tuan-tuan? Antaranya, apa istimewa hari Jumaat? Nabi sabdakan dalam hadis, Jumaat itu hari istimewa.
Kerana pada Jumaat itu hari yang dijadikan Adam. Jumaat itu hari yang Adam itu masuk syurga. Jumaat itu hari yang keluar Adam daripada syurga. Dan hari Jumaat itu kata Nabi SAW, Jumaat hari yang diangkatkan segala amal, hari yang diberikan rahmat banyak, dan yang pentingnya, yang akhirnya Nabi kata apa? Sesungguhnya Jumaat hari akan berlakunya kiamat. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, kita bayangkan Jumaat ini, kita datang Jumaat, atau datang kita mai sembahyang Jahaya atau sembahyang Jumaat, atau Jumaat nanti tengah hari. Bagaimana keadaan manusia pada hari itu? Kita bayangkan macam-macam keadaan. Datang dia main dengan basikal, dia main dengan motosikal, main dengan kereta, jalan kaki. Pakaian pula, pakaian macam-macam fashion tu ada, pakai seluar, pakai baju Melayu, track suit pun ada, pakai serban, pakai jubah, macam-macam yang ada pada solat Jumaat ini. Membayang apa tuan-tuan kata ulama, membayangkan keadaan di pada mahsyar. Kamu datang dengan Allah, pada Allah dengan berbagai-bagai cara pakaian dan amalan. Kita baikkan diri pada hari Jumaat dengan pakaian yang baik, supaya Allah bangkitkan kita dengan keadaan baik di padang mahsyar. Kita datang dengan keadaan yang baik, hati yang baik, niat yang baik pada hari Jumaat, membayangkan esok ni depan Allah Ta'ala pada hari padang mahsyar, kita bangkit dengan pakaian yang cantik, ahli syurga, dan niat yang baik, keadaan yang baik. Macam kita datanglah, kita main sini jalan kaki, naik kereta, naik basikal, naik motor. Macam tu juga di pada mahsyar akan ada yang lambat dan cepat untuk di depan Allah, dibawa depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan ya Allah sekalian, itulah hari Jumaat. Hari yang digalakkan, disuruh oleh syarak untuk memperbanyakkan amal-amal tertentu. Dan teringat saya satu ayat pada hari Jumaat ni, kita galakkan baca surah Al-Kahfi. Teringat saya satu ayat yang ada pada muka surat 304 sebelah kiri, muka surat penghabis dalam surah Al-Kahfi, muka surat 304 ayat 104, baris ke-6 daripada baris ke-4, 5 daripada atas sebelah kiri. Surah balik muka surat apa? Muka surat 304 ayat 104, baris ke-6 daripada atas, muka surat penghabis pada surah Al-Kahfi. Apa firman Allah Ta'ala ayat ini? Ayat yang kalau kita baca, kita mengerti ayat ni, kita faham ayat ni, kita bimbang tuan-tuan. Kita bimbang apa? Bimbang amal-amal kita yang dicatat oleh malaikat, sama ada baik atau buruk ni, atau khususnya yang baik, amal solat, amal ibadat kita buat, yang kita rasakan ada kebaikan, rupanya hilang pahala. Apa ayat dia tuan-tuan? Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dan orang-orang yang tersia-sia pahala amal mereka itu semasa hidup di dunia ini. Dhalla maknanya bukan sesat, dhalla maknanya sia-sia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, adapun orang-orang yang tersia-sia pahala amal mereka itu semasa hidup atas dunia ini. Apa dia punya statement dia? Apa dia punya kata Allah? Orang-orang yang sia-sia pahala amal. Bimbang gitu dan bimbang. Bimbang apa? Bimbang pahala ini tertolak. Bimbang amal ini ditolak oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu peranan ulama tunjuk macam mana. Contohnya Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah dan para sahabat Nabi SAW lepas salat tak bangun.
Lepas sembahyang tak bangkit tuan-tuan. Buat apa? Duduk, tunduk kepala, menangis. Kenangkan ibadat yang tak seberapa. Kenangkan ibadat salat yang tak tahu diambil atau ditolak oleh Allah. Diam mereka di tempat sujud masing-masing. Berdoa mengharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terima amal ini. Sebab itu Nabi pesan kepada sahabat. Rasulullah pesan kepada seorang sahabat. Rasulullah berikan satu doa kepada isterinya yang dicintai. Nama isterinya itu salah seorang isteri nama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah bagi doa ni untuk dibaca pagi-pagi hari. Doa ni Rasulullah bagi kepada isterinya Ummu Salamah radhiyallahu anha agar Ummu Salamah ni ajak sesiapa juga untuk bacakan doa ni khasnya di pagi-pagi hari. Apa doa Nabi SAW? Nabi ajak 3 benda yang Nabi ajak. Minta doa harap pada Allah di pagi hari. Pertama, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah. Yang pertama minta apa pada Allah pagi-pagi tuan-tuan? Ya Allah, ya Tuhanku, kumohon padamu ya Allah agar kau berikan akan aku ini akan ilmu yang manfaat. Nombor 1, the first, mula-mula sekali, awlu syai'in, mula-mula kita minta pada Allah agar Allah berikan ilmu manfaat. Kata ulama tabi'in Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata, apa ciri ilmu manfaat? Macam mana nak tahu kamu nak tahu ilmu kamu manfaat? Kata dia, bila ilmu itu berkisar mengajar engkau mengenal dan makrifat akan Allah, ilmu itu manfaat. Mula-mula cari ilmu tuan-tuan, cari ilmu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nak kenal Allah pula macam mana cara lah kan. Kalau dalam kitab Matan Jahra Tauhid, dia kata apa? Nak kenal Allah ni macam mana? Unzuru ila nafsik. Itu pertama. Matan yang berbunyi unzuru ila nafsika. Nak kenal Allah, tengok dirimu sendiri. Jangan tengok yang lain, tengok diri. Apa yang ada pada diri kita ini, macam mana bentuknya, macam mana perjalanan diri ini, macam mana tulang yang kuat, darah yang mengalir, mata yang nampak, telinga yang dengar. Siapa buat? Unzur ila nafsik, lihat pada dirimu. Kemudian nak kenal Allah lagi, thumman taqil. Kemudian yang keduanya nak tengok, nak kenal Allah, makrifat Allah pula. Thumman taqil ila, kau tengoklah yang kedua, berpindah engkau kepada melihat kepada alam alamus ulia, tengok pada alam yang tinggi. Nak kenal Allah, tengok langit, tengok bintang, tengok matahari, bulan. Tuan-tuan, bila sebut pasal bintang ni, saya teringat masa saya kecil-kecil dulu, malam-malam keluar rumah, tengok langit, bintang nampak tuan. Nampak bintang tabur atas langit. Dah ni keluar malam, apa pun tak nampak. Tak nampak apa tuan, gelap. Apa Allah nak abang? Allah nak bagi tahu betapa bila bintang di langit telah hilang, bermaksudnya bintang di bumi juga telah habis. Apa maksudnya? Bintang langit habis, hilang, bintang di bumi juga ramai yang hilang. Betapa ramai ulama-ulama yang telah meninggal. Tengok bintang, tengok langit tuan-tuan. Pergi malam-malam, tengok, ada bintang? Tak nampak. Kalau kita genyih mata tinggi 10 kali, tak nampak juga. Tak nampak bintang. Kerana bintang-bintang di langit hilang, menunjukkan bahawa bintang di bumi juga hilang. Jadi ulama-ulama Allah ramai yang telah meninggal, diwafatkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang ada ialah manusia-manusia yang tak kenal Allah. 3 di bumi ini manusia-manusia yang melawan Allah, membantah Allah, melawan Islam, melawan akan benda yang Nabi bawa. Melawan. Sebab apa melawan? Sebab apa melampau tuan-tuan keadaan manusia ini?
Hari ni punya keadaan melampau. Tak solat ramai, tak ibadat punya ramai. Melampau hidup manusia. Bermaksiat, ambil hak orang, kata hak sendiri. Itu hak orang punya, tapi dia kata hak dia. Dia tak kisah ada hak orang ke hak dia. Semua jadi hak dia. Maka sifat manusia berubah hari ini. Daripada ada pri manusia sehingga tak ada pri manusia. Alamat kiamat yang ada antaranya, akhir zaman Nabi kata apa? Anak derhaka kan ayah mak. Semalam dia tengok berita semalam tuan. Kan FB saya sampai juga, duk tengok cerita, tengok benda, berita apa, tengok jumpa semalam. Kemarilah cerita bagaimana seorang anak pergi tinggal mak ayah dia tepi jalan. Ayah dia sakit. Kata sakit apa tak tahu sakit macam kita stroke, kata dia stroke. Ayah dia sakit di rumah, dia rasa payah nak jaga mak ayah dia. Dia bawa ayah dengan kereta pergi tinggal tepi jalan. Ikut suka ayah nak hidup mati ikut suka. Dia tinggal gitu je. Sampai orang report ke polis cek tengok orang tu masih lagi sihat, masih lagi hidup, dibawa ke hospital untuk diberi rawatan. Tuan-tuan anak Muslim, betapa tergamak manusia itu macam tu sekali buat ke ayah dia sendiri. Nak cerita apa tuan? Melampau manusia ini. Baik, sebab daripada melampau. Mengapa manusia hidup melampau tuan-tuan? Langgak habis semua benda yang ada. Peradaban, akhlak langgak habis ni pasal apa? Jawabnya ayat 6 pada surah Al-Alaq. 5 ayat awal 1, 2, 3, 4, 5 cerita pasal ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Habis ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajilah agar Allah ajar kamu benda yang kamu tak tahu. Kita bukan tahu semua. Sebab tak tahulah kita mengaji. Kaji, belajar untuk mengetahui. Tahu apa tuan-tuan? Tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling wajib. Bila tak belajar, tak ambil tahu apa, manusia melampau atas firman Allah, kalla innal insana layatgha. Jangan tak mengaji, jangan tak belajar, jangan tak apa, kelak manusia melampau. Innal insan layatgha. Manusia itu, insan itu lama-lama akan tagha, melampau. Pasal apa dia melampau? Allah beritahu pasal apa dia melampau hidupnya. Tak ada akhlak, tak ibadat, tak kehara orang hakku, tak kira dah siapa-siapa pun. Halal haram pun tak tahu dah, campur halal haram jadi halam. Haram pun tak, halal pun tak tahu dah. Yang haram, yang halal. Nabi kata, al-halalu bayyin, al-haramu bayyin. Yang haram jelas, yang haram pun jelas. Tapi hari tak jelas dah. Halal kan haram tak tahu dah, yang ada halam. Tuan-tuan, kita pun tak tahu tuan-tuan, makan benda haram rupanya. Punya lama dah bila keluar isu daging ini. Allahu akbar. Tuan-tuan, saya tak ulas bab tu. Tapi nak bab apa? Manusia ini melampau. Menipu. Kalaulah isu ni betul, isu daging betul, disebutkan 40 tahun dah. Tuan-tuan, 40 tahun kita hidup ni takkan tak makan sikit pun. Tuan-tuan, takkan tak makan sikit pun. Saya sehati. Saya nak seorang sahabat Nabi SAW, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ni tuan-tuan tak masuk tajuk ni. Tajuk tak masuk lagi. Saya pengusi kata pukul 4 boleh, pukul 12 saya berhenti sikit. Lepas tu semain 5 terus. Boleh? Sarapan ada kot no? Sarapan ada kan?
Ada sedia? Tak sedia pun kedai tu dah no. Ke-12 kita berhenti. Tak masuk tajuk lagi. Baik, kata seorang sahabat Nabi SAW, namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cerita dia ni ada rumah sewa. Sayyidina Abu Bakar ni, dia ada rumah sewa. Dia buat rumah sewa, diberi sewa. Lepas tu dia ambil lah. Dia ambil sewa. Maka dia suruh satu hari, dia suruh pembantunya pergi kutiplah duit sewa. Baik, bantu dia kutip duit sewa. Kutip duit sewa, ambil semua. Bantu dia kata, tadi ni masa keluar rumah, tuan aku Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ni tak makan apa lagi. Maka dengan duit yang dia dapat tu, dia belilah sikit kok jalan apa benda. Maka dia belilah satu makanan untuk diberikan hadiah dia kepada tuan dia. Sayyidina Abu Bakar ni, khadam dia teringat, oh tuan aku tak makan apa lagi. Dia pun nak ada duit tu nak belilah, dengan harapan membawa keseronokan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila dia beli makan, dia pun balik rumah berikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka sambil-sambil duduk makan, sambil-sambil sembang lah macam kita lah kan. Sambil sembang, saya makan. Dia tanya, sambil makan Abu Bakar tanya, dia tanya apa? Hari ni macam mana kutip duit sewa macam mana? Bantu dia kata, tuan, hari ni saya pergi semua tak bayar, dia kata. Pasal Sayyidina Abu Bakar ni orang baik. Dapat dia kata, dia pesan dekat bantu dia pesan dekat khadam dia kata, jika ada orang yang tak nak duit, jangan minta. Punya bagus kan? Sayyidina Abu Bakar ni, kalau tak ada duit, jangan minta, jangan paksa. Beri peluang dia bayar dengan penuh keikhlasan. Betapa dahsyatnya akhlak Sayyidina Abu Bakar yang tak reti paksa orang. Sebab benda paksa ni tuan-tuan, kita paksa orang buat sesuatu, tak ikhlas nanti. Tarbiyah yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagi dia bayar. Tidak bayar, tak bayar sudah. Jangan minta. Kalau tak bayar pun ikut suka. Punya dahsyat dia punya apa? Dia punya peribadi. Jadi bantu dia khadam dia kata, tuan, saya minta semua orang tak bayar. Cuma seorang saya yang bayar duit sewa. Saya ambil Abu Bakar duduk makan. Maka dia duduk makan. Dia tanya, siapa dah yang bayar tu? Sewa seorang ni yang bayar ni. Kata khadam dia, tuan, yang bayar duit sewa ni, kerja dia tengok nasib. Kerja dia tengok nasib. Baling kad apa ke, cabut kata atas apa ke, tengok nasib. Bila Abu Bakar dengar duit tu mai daripada orang yang tak betul, dia jolok, mulut dia muntah habis balik. Cepat-cepat dia jolok angkung dia, beri muntah keluar balik. Pasal benda yang mai tu tak pasti halal haram. Dia kata apa? Sayyidina Abu Bakar kata, Nabi habaq kat aku, jika makan masuk benda haram sedikit dalam diri kita ini, tertolak ibadat, tertolak doa 40 hari. Dan Nabi yang beritahu kata Abu Bakar lagi, kata Abu Bakar, jika makan benda haram, fannaru aula biha, lebih baik makan api neraka lagi bagus. Maka dia jolok kan rengkung dia muntahkan benda-benda sampai lembek, sampai pingsan. Sebab dia tak mau benda-benda yang haram ada dalam diri dia. Tuan-tuan bukan Muslim. Maka apa kita nak buat? Saya tak suruhlah balik jolok angkung, tak suruhlah tuan-tuan. Lagi balik ke jolok angkung pula. Tak suruh lagu tu. Apa nak buat? Ulama bagi satu solusi. Ulama bagi satu cara nak selesaikan masalah. Mungkin ada benda haram yang masuk dalam diri. Apa nak buat? Kata ulama, berpuasalah kamu. Ambil jalan puasa Isnin Khamis, kan, puasa sunat awal, tengah, akhir bulan, puasa sunat yang ada. Kerana puasa itu mencairkan benda haram yang ada dalam diri dan dia keluar. Ini hikmah puasa yang disyarakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan puasa ni cari apa tuan, antara sebab kita berpuasa untuk bercayak balik benda-benda haram yang termakan, yang tak sengaja ini.
Mungkin kan? Supaya apa? Supaya makin datangnya khusyuk bila bersolat. Datang khusyuk bila ibadat. Kerana benda haram menghalang doa, menghalangnya akan ibadat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan muslimin, saya kembali balik pada ayat 104 surah Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, bimbang kita tuan-tuan, bimbang kita. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka-mereka yang tersia-sia akan pahala amal mereka itu di dunia ini. Pahala salat hilang. Tuan-tuan dan puan muslimin, kena ikut hukum fiqh. Apa sebab, benda, faktor, perkara yang menyebabkan pahala salat Jumaah ini hilang? Apa benda tuan? Kata hukum fiqh, apabila engkau sama serentak perbuatanmu dengan imam, maka pahala Jumaah hilang. Serentak. Rokok sama-sama, i'tidal sama-sama, sujud sama-sama. Serentakkan perbuatan salat kamu dengan imam, menghilangkan pahala Jumaah. Soalan dia tuan-tuan yang kita bimbang lagi. Tapi mudah-mudahan Allah terima salat kita ni, sebab salat kita terkurang banyak. Tapi minta Allah terima juga. Tuan-tuan, soalan dia, kalau pahala Jumaah hilang, kalau salat Jumaat macam mana? Kerana Jumaat wajib berjumaah. Tu imam kena niat dia jadi imam, makmum kena jadi makmum untuk dapat pahala Jumaah. Bila pahala Jumaah hilang, soalan dia, adakah Jumaat bagi orang itu? Khususnya bagi siapa tuan? Bagi orang yang serentak perbuatan dengan imam. Ni kalau nak kecek balik tuan, pakaian, perbuatan, perkataan salat, qalbi, fi'li, qawli, semua ni perlu kepada ilmu. Baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tersia-sia pahala amal mereka itu adalah orang-orang yang mana tuan? Orang yang menyangkakan annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ayat 104 surah Al-Kahfi, muka surat 304, sebelah kiri baris 6 daripada atas. Mereka sia-sia amal ni siapa dia? Mereka yang menyangkakan mereka telah berbuat baik di atas dunia ini. Dia kata sembahyang dia okey dah. Dia kata apa? Dia kata perbuatan haji, sampai naik haji, apa ibadat dia tu okey dah. Apa dia buat tu, dia rasa seronok dah, dia rasa okey dah. Dia tak pernah bimbang dengan ditolak oleh Allah akan amalnya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, soalan dia, mengapa ditolak amal? Mengapa ditolak amal? Pertama, sebut tadi, pertama, bila mana doamu ditolak oleh Allah. Kita dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, terhubung kita dengan doa ni. Kita dengan Allah. Allah Tuhan kita hamba. Terhubung kita dengan Allah, hamba dengan Tuhan. Kait kat mana? Kait dia berdoa. Dalil, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil kita ni terkait dengan Allah, terhubung dengan Allah ialah dengan segi doa. Nasta'in, kami mohon tolong dengan kamu ya Allah. Hanya engkau tempat kami menyembah, dan hanya engkau lah tempat kami minta tolong. Jadi kata ulama, hubungan kita dengan Allah ialah dengan doa. Terbaiknya salat itu dengan doa, ibadat itu doa. Doa itu mukhul ibadah. Doa ini kunci kepada ibadat. Tiba-tiba tuan-tuan, ada orang yang ibadat tak doa. Baik, kita doa pada Allah Ta'ala. Tetapi kata Yahya Mu'az Ar-Razi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, satu ulama tabi'in, dia kata apa? Dia kata taat itu ada kuncinya. Baik, ketaatan kita ni ada kuncinya. Apa kuncinya?
kunci taat itu ialah dengan banyak berdoa. Kunci taat dalam doa. Sebab tu pagi-pagi tadi kita baca qunut. Kita baca doa qunut. Tuan-tuan, apa makna qunut? Wa qumu lillahi qanitin, dalam Allah sebut dalam Al-Quran, wa qumu lillahi qanitin. Apa maksudnya? Bangunlah kamu, berdirilah kamu dengan penuh qaniti, dengan penuh qunut pada Allah. Jawab dia, apa makna qunut? Tuan-tuan, ketahuilah qunut itu maknanya ketaatan. Doa qunut makna minta taat kepada Allah lagi. Minta taat lagi hari ini, esok minta lagi taat, lusa minta taat lagi, minta berada pada ketaatan sampai mati. Itu maksud doa qunut. Allahumma hdina fi man hadait. Benda yang ada tuan, 5 benda. Saya tak berhajat kupas yang tu, nanti bila-bila kita kupas bab tu tuan. Baik, maka qunut maknanya ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Minta taat lagi. Minta isteri jadi orang yang taat, minta anak jadi orang yang taat, minta keluarga jadi orang yang taat, minta orang kampung jadi orang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu guna doa qunut. Tinggal doa qunut minta taat. Baik. Kunci taat ialah doa, dan kunci doa itu kata Yahya Mu'azzar Razi, kunci doa ialah halalnya makanan kamu. Baik, ulang Madinah. Kunci kehambaan ialah ketaatan. Kunci ketaatan ialah doa. Dan kunci doa itu letak pada halalnya makanan kamu. Maka kita makan benda halal, doa mustajab. Duk makan benda haram, doa tak mustajab. Dia makan benda syubhat, di antara mustajab dengan tak mustajab. Doa Allah tak terima. Kita mohon pada Allah agar Allah terima. Contoh senang tuan, contohnya. Tuan-tuan ya Allah sekalian, kita berada pada suasana Covid. Kita berada pada suasana Covid. Dah lama, dah habis setahun, dekat setahun dah. Dalam tempoh setahun ni tuan-tuan, saya tak percaya tak ada orang berdoa pada Allah. Saya tak percaya kata tak ada orang berdoa pada Allah. Semua orang doa, ya Allah, ya Tuhan kami, putuskanlah Covid ini, hilangkan Covid pada kami, ya Allah. Dan semua kita penyakit. Minta kan, kita minta. Dalam doa, dalam solat hajat, solat apa pun kita minta, ya Allah, jauhkan kami dari bala ini. Maknanya dia start bulan 3, dia nak masuk bulan 3 pula, setahun Covid doa kita. Kalaulah doa kita mustajab, dia tak main kes 25 benda kemarin. Okey. Kalau doa kita mustajab, takkan pi kes, naik kes dia sampai 2025. Undang-undang 2020. Habis tahun 2020, cases dia 25. Bukan makin turun tuan, lagi naik. Maknanya satu benda yang saya susah hati ni, doa kita Allah tak terima. Lemah dah, lemah dah. Duk pakai topeng tak mana. Duk pakai topeng ni sampai orang tak kenal. Angkat tangan tapi seperti orang tahu. Nak angkat tangan tak berani, tak kenal, tutup muka. Buka tu pun rohang ke. Tuan-tuan, face mask pakai. Penjarakan jarak. Apa tak buat? Sanitize tangan, buat. Basuh tangan, semua buat. Tapi kes tak turun juga. Lagi naik tuan-tuan. Lagi naik 2000 lebih. Rekod kemarin ni. Tutup tahun baru, tahun lama, masuk tahun baru dengan kes yang tinggi. Ini tak tahu boleh ubah pula. Maknanya satu benda kita nak abang, kita nak jangan kita lupa. Rupa-rupanya doa kita Allah tak terima kot. Saya tak percaya orang tak ada orang doa. Pagi-pagi doa, ya Allah Tuhan, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami bala. Makmum kata amin. Hajat, ya Allah jauhkan dari bala, amin. Amin, tapi tak Allah terima. Kalau Allah terima, Covid habis. Rupanya doa tak mustajab. Sebab mungkin
40 tahun kita makan benda haram. Kalau betul benda tu jadi, kalau tak betul selamat kita tuan-tuan. Nak cerita apa? Nak cerita mai bahawa kita ni ada benda tak kena kat kita. Bala turun ni pun sebab ada benda yang tak kena. Maka tuan-tuan sekalian, kita bimbang kepada amal-amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang kita nak baca sikit pada hari Jumaat khususnya. Jangan baca surah Kahfi saja, tapi bacalah dengan penuh kebimbangan. Amal Allah tolak, ibadat Allah tak terima. Bimbang. Masuk tahun baru pula ni. Jangan sampai macam tahun lepas. Sebab Nabi kata apa? Bila orang tanya Nabi SAW, kita nak ubah kita style hidup. Kita nak ubah kita punya cara hidup kita ini supaya lebih elok pada masa depan. Orang tanya Nabi SAW, ayyun nasi khair? Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyun nasi khair? Siapakah orang yang terbaik ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, orang terbaik. Siapa yang orang terbaik? Orang terbaik ialah orang yang mantala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik ialah orang yang Allah beri umur panjang. Bila umur dia panjang, dia berusaha menambah-nambahkan kebaikan dan pahala ibadat. Ini orang terbaik. Allah beri umur panjang, dia usaha apa? Usaha mengaji lagi, usaha tambah amal lagi, usaha untuk lebih mendekati Allah Subhanahu wa taala bila umur panjang. Dan ulama dia kata pula, bila umur kau panjang, hidup lagi kita pada hari ni, esok, lusa, tulan, sampai masuk tolek, masuk bulan 1 habis, masuk bulan 2 pula. Kalau umur masih Allah panjangkan lagi, apa kau nak buat? Orang tanya Imam Ghazali rahimahullah. Jawab Imam Ghazali, kalau Allah hidupkan aku lagi setiap hari, bermakna Allah masih kasihkan aku, dan aku akan gunakan peluang itu untuk memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Kerana aku rasa akulah hamba Allah yang paling banyak dosa. Mana peluang hidup kita ni apa-apa? Nak buat apa? Nak banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang Muslim, ni baru maksud tajuk. Maksud tajuk lagi kuda belas suruh. Baik. Yang kita nak bincang tuan-tuan ialah bagaimana bangkit kita di pagi hari. Yang sepatutnya cara bangkit macam mana? Baik. Hari ini kita bangkit lagi. Allah bangunkan kita lagi. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah sudi membangkitkan kita lagi. Ada orang hidup celik mata tapi tak boleh bangkit. Tidur atas kaki. Sakit dia, paralyzed, lumpuh, stroke. Tak boleh bangkit. Nak gerak tangan tak boleh. Yang boleh hanya bergerak mata. Badan tak boleh angkat. Dia pula diangkat orang, diusung ke bilik air, usung atas kaki. Itu cara hidup dia. Lalu mana? Tak tahu. Maka dia hidup cara dia. Tiba-tiba kita ni pula tuan, celik mata boleh, gerak jari boleh, angkat tangan boleh, angkat badan boleh. Pijak, angkat kaki, pijak tanah boleh. Bangun, melangkah boleh. Subhanallah. Apa lagi kita cari tuan? Last sekali mana? Bangkit-bangkit pagi, masuk bilik ayam, tiba-tiba teringat nak main masjid, salat. Inilah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi. Maka tuan-tuan dan sekalian, apa kita nak kata pada Allah di pagi-pagi hari? Untuk memulakan tahun baru 2021, menjadi hamba Allah yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita batal balik, siapa-siapa yang nak diri dia kekal menjadi orang Islam yang terbaik, yakni tak kufur pada Allah. Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang syukur, ku tambah-tambah nikmatnya. Ayat 7 surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa syukur, aku tambah nikmat. Siapa kufur, rasakan azab aku. Ulama tafsir kata apa? Jaga-jaga siapa tak pandai syukur, bermula kufurnya pada Allah. Bangkit pagi tak pandai syukur, kufur.
Celik-celik mata jadi kafir tuan. Auzubillah min dzalik. Bila tak pandai syukur. Maka Islam ajak kita apa dia tuan? Kita bangkit pagi, kita sebut pada Allah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang kembali menghidupkan aku ini, dan kami akan kembali padamu dengan sebenar-benar kembali, yakni mati. Rupa-rupanya tuan, bangkit pagi ni macam bangkit pada mati lah ya. Rupa-rupanya bangkit pagi ni seperti bangkit daripada alam kematian. Dapat bangun pula, dapat bangkit beribadat lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangkit kita dengan apa? Dengan syukur, supaya tak kufurkan Allah. Dan tuan-tuan, pada tengok surah Al-A'raf, muka surat 152 sebelah kiri, ayat yang 15 dan 17, tengah-tengah. Muka surat apa? Muka surat 152 surah Al-A'raf, ayat 15, 16, 17. Ayat ni kata ulama, kata guru saya, ayat ni ialah ayat yang syaitan iblis cukup marah kalau hang baca. Ayat ni, ayat apa? Ayat muka surat 152 sebelah kiri, tengah-tengah ayat dia 15, 16, 17. Muka surat tu habis pada ayat 22, bawah sekali ayat 22. Ayat dia tengah-tengah 15, 16, 17. Daripada muka surat ni, daripada atas yang bawah, kata syekh, kata ulama saya, guru saya sendiri dalam bidang tafsir Al-Quran dan Quran, dia kata apa? Dia kata surah ini, muka surat ni, surah yang kalau hang baca, syaitan cukup marah ke hang. Ayat ni membuatkan syaitan kelang kabut dan syaitan lari, membuatkan syaitan benci kamu, dan syaitan mengistilahkan kamu musuh dia. Muka surat 152 tengah-tengah ni, apa dia? Dan kita baca ni, kata ulama pasal apa ayat ni syaitan marah? Kerana ayat ni mendedahkan siapa iblis itu dan apa benda yang dia buat kat kita. Rupa-rupanya tuan-tuan, syaitan ni dia cuma buat satu benda saja kan? Dia buat satu benda, walaupun ibadat kata ibadat, sembahyang tak sembahyang, dia cuma nak yang ni saja dari kita. Apa dia? Jangan syukur. Refer rujuk Al-Quran balik, hujung ayat 17, 16, 17. Syaitan kata pakai Allah Ta'ala waktu dia berdebat dengan Allah, dia kata wala tajidu aktsaruhum syakirin. Bila dia bersembang berdebat dengan Allah, dia kata bila Allah halau dia daripada nikmat Allah, Allah laknat dia, dia kata ke Allah, akan ku datangkan jalan-jalan hamba-hamba kamu ya Allah, aku main kat mereka, aku kacau mereka, ganggu mereka ibadat sampai ibadat mereka tak keluar rasa syukur pada engkau. Syaitan kata gitu, iblis kata dia akan buat kita tak syukur kepada Allah. Ini peranan dia. Maka rupa-rupanya kunci syukur itu ialah tak kufur. Pasal apa kufur? Sebab tak syukur. Kata ulama tauhid, saya tambah sikit nak. Kata ulama tauhid, kufur itu pada 4 cabang. Kufur pada 4 cabangnya. Apa dia? Pertama, kufur i'tiqad, yakni tak percaya Allah Tuhan. Satu. Yang kedua, kufur syariat, tak percaya hukum Allah Subhanahu wa taala, kufur. Kalau satu huruf pun dalam Quran tak percaya, tak yakin, kafir. Kufur tu perbuatan, kafir tu orang dia. Baik, pertama kufur i'tiqad, yakni tauhid dia tak ada pada Allah. Yang kedua, kufur syariat. Ketiga, kufur nikmat. Kufur nikmat tuan-tuan, Allah bagi kaya, Allah bagi duit ringgit, tak sembah Tuhan. Allah bagi kekayaan, melampau. Allah bagi duit ringgit kemewahan, tak sedekah, tak infak, tak zakat, kan? Dia tak buat benda-benda yang sepatutnya pada agama Allah Subhanahu wa taala.
Maka kufur nikmat. Ada kenderaan, tak guna ke masjid, tak guna tempat mengaji. Ada handset, tak tengok benda-benda kebaikan. Ada TV, duk tengok benda-benda lara. Tuan-tuan, ya Allah sekalian. Saya pun kadang-kadang tak tahu juga nak kata lagu mana, tak erti tuan-tuan. Saya kerap juga khutbah ni atas nama jemputan. Bila jemputan ni rata ceruk lah kita pergi khutbah. Atas membar kena nampak. Saya pun confused juga. Nak tegur tak tegur, nak kata tak kata, kata tak kena tak kata, tak kena. Pasal apa? Tengah khutbah duk main handset. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tak nampak, tapi khatib nampak ni. Pasal apa? Kalau khatib baca dia tak nampak, tapi khatib dia jelik cegir tu tak nampak. Nampak lu main handset ni. Nuhak belakang-belakang. Tuan-tuan dan sekalian, ada handset patutnya bukan macam tu. Patutnya kita silentkan, kita senyapkan, kita tutup, kerana masuk rumah Allah Subhanahu wa taala ada adab dia. Kan? Nak sembang waktu panjang cerita kan. Tapi nak cerita apa dia? Nak cerita bahawa kufur akan Allah. Sampai rumah Allah pun mata hati. Kalau baca Quran tu cerita lain pula, tuan-tuan. Tengok handset baca Quran, saya tabik lah gitu. Kan? Saya bimbangnya khutbah duk main game. Yang tu kita susah hati kan. Nak tuduh tak kena, saya tak nampak. Nak kata tak reti, tak kata tak boleh. Tengok dua galik sangat. Takkan kot dalam masjid main game, tengah khutbah main game. Takkan kot. Sebab Imam Ghazali balik kata Imam Ghazali kitab Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Kemungkaran yang di masjid itu bila solat, bila Jumaat ini dengar khutbah, tangan duk main-main pasiak, duk main-main batu, itu lara. Buka balik kita Ihya Ulumuddin, cerita kemungkaran di masjid, menghilangkan pahala Jumaat dan sebagainya. Ni dia sambil duduk nayang, duduk keh-keh batu apa kata main. Dia berkata dalam kitab kata duduk membelek-belek kerikil kata dia. Duduk main batu, duduk balik kali ubah batu. Tapi khutbah itu lara. Sama-sama hari ni qiyah dia tak buang, tak main keh-keh batu, duduk keh-keh handset. Handset ni tuan ada macam-macam. Ada Samsung. Saya tak bagi Samsung. Handset jadi Samsung tuan. Khutbah tu baca khutbah sama Samsung di bawah. Tuan-tuan ya Allah sekalian. Maka saya batas balik betapa syaitan itu buat kita kufur pada Allah. Nikmat banyak dikufurkan. Ulang balik. Pertama kufur i'tiqad, kedua kufur syari'an, ketiga kufur nikmat, keempat kufur akhlak. Apa kufur akhlak? Tak berakhlak akhlak Nabi SAW. Pakaian, percakapan, perbuatan, cara hidup bukan cara hidup Nabi. Maka kufur tetap berlaku pada akhlak. Dan hari ini tuan-tuan, kita menghadapi krisis akhlak. Anak-anak tak hormat mak ayah, orang tua-tua tak dihormati oleh orang muda, berkelahi bergaduh. Tak ada akhlak lah kita ini. Kerana kita tak pentingkan akhlak. Dan tanda-tanda kiamat, hancur alam, Allah angkatkan akhlak dan adab itu. Maka tuan-tuan Allah sekalian, satu doa yang kita nak baca di pagi hari, doa ni diberikan, saya berhajat nak berikan 4 doa ni, tapi masa tu dah sampai dah, batuk kena berhenti dah ni. Saya berhajat nak beri 4 doa di pagi hari mengikut pendapat imam atau ulama yang bernama Ibrahim Adham rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Saya berhajat nak beri 4 doa ni. Boleh 4 doa ke satu? Tanya dulu. Tanya ahli majlis kerajaan, mesyuarat kerajaan negeri. Nak 4 ke satu? 4. Kau 4, kau 12 tuan. Abang saya siap dah. Gempak sikit lah. Nak 4 ke satu? 4. 4 cara baca terus yang cepat nak. Baik. Doa yang pertama di pagi hari, doa syukur puji Allah. Kita nak ajak manusia memuji Allah. Tahun baru ni kita nak buka landscape baru kehidupan. Kita nak buka gaya hidup baru dalam kehidupan kita di tahun baru, kerana kita makin menghampiri kematian, kiamat dan sebagainya. Esok lusa mungkin mati tuan-tuan. Kan? Kita mungkin mati. Mungkin ni maknanya barangkali boleh jadi hari ni terakhir. Mungkin hari ni Jumaat terakhir, minggu depan tak ada dah. Mungkin.
Jadi apa kita nak buat? Kita nak banyak syukur pada Allah, sebab kekallah syukur itu menyebabkan kita tak kufur lagi pada Allah Ta'ala. Jom ajakkan sesiapa juga. Pertama, doa yang diberikan oleh Ibrahim Adham kepada kita sekalian, kata dia, apa dia yang pertama? Kata dia, doalah kata kamu kepada Allah Ta'ala dalam lafaz yang berbunyi Alhamdulillah alladzi nawwara qalbi binuril huda waja'alani minal muslimin walam yaj'al li dhallan. Panjang juga doa dia tu. Tu kalau kupas tu panjang lagi lah. Nah, kalau kita bincang panjang lagi lah doa tu. Apa dia ada masuk doa ni? Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menjadikan aku ini, yang telah mencahayakan hatiku, nawwara qalbi binuril huda. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, kerana engkau sudi memberikan cahaya dalam hatiku dengan cahaya petunjukmu yang jelas. Ya Allah, tunjuk ni dalam ni. Bangun pagi-pagi mana nampak dalam mata hati, mana nampak mata, nampak apa? Masjid. Sebab hati rasa nak masjid, kerana cahaya petunjuk telah diberi oleh Allah dalam hati. Jadi puji Allah, segala puji bagimu ya Allah, kerana engkau telah mencahayakan hatiku, cahaya yang terang, cahaya hidayah. Yang pertama. Yang kedua, minta yang kedua, waja'alani minal muslimin, dan jadikanlah aku orang Islam yang betul-betul Islam ya Allah. Walam yaj'alid dhallan, jangan jadikan aku orang sesat ya Allah. Jangan jadikan aku termasuk orang sesat. Jangan. Minta tolong padamu ya Allah, jadikan kami ni orang Islam yang betul-betul Islam. Semalam saya ada ceramah semalam di Felda Hijau. Apa tanda Islam? Saya bertanya, apa tanda kita Islam? Jawab Nabi SAW, 3 tandanya. Apa tanda kita Muslim yang terbaik? 3 tandanya ikut hadis Nabi dalam Matan Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi. 3 tanda Muslim terbaik. Pertama, lidahmu lidah yang baik. Lidah tak arti nak mengumpat orang, tak arti nak kata ke orang, tak arti nak empuk orang, tak arti nak hentam orang, tak arti. Lidah yang dipelihara. Mai ke mana lidah baik? Daripada bacaan-bacaan Quran yang baik, bacaan salat yang baik, yang ada ketertiban dalam bacaan, dalam qauli, maka lidah terpelihara. Lidah yang baik. Jadi Islam Muslim yang pertama yang terbaik tuan-tuan, lidah dia bukan lidah yang mengutuk, bukan lidah yang mencaci, bukan lidah yang memaki, tapi lidah yang memuji Allah dan memuji kebaikan-kebaikan manusia, mendamaikan manusia. Lidah yang baik. Baik, ini tanda bahawa kamu Islam yang baik. Pertama. Yang kedua, apa tanda engkau Islam yang terbaik? Tandanya tanganmu, tangan yang membantu manusia lain. Tolong orang lah. Kan? Tolong orang, mak tolong, kita tolong mak, tolong ayah, tolong orang kampung, tolong masyarakat. Tolong. Tangan yang membantu orang lain, itu tangan yang baik. Tangan Muslim yang terbaik. Dan tanda Muslim terbaik ketiga, Nabi kata apa? Orang Muslim terbaik, dia tak pandai buang masa. Okay? Islam terbaik, dia tak arti buang masa dia. Dia menggunakan masanya dengan cara berfaedah. Dia gunakan masanya untuk hal-hal yang kebaikan. Dia menggunakan masanya untuk hal-hal yang berguna pada manusia, pada siapa-siapa juga, keluarga dan sebagainya. Ini Islam terbaik. Baik, maka Islam terbaik itu 3 tanda tadi. Dan kita minta pada Allah, ya Allah, jadikan kami Islam yang terbaik. Wa ja'alani minal muslimin, jadikan aku termasuk orang Islam yang terbaik. Walam yaj'alni dhallan, ya Allah, jangan jadikan kami orang sesat. Sesat. Sesat daripada tunjuk Allah Subhanahu wa taala. Minta tunjuk Allah di pagi-pagi hari. Minta panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Biar Allah tunjuk kita. Biar Allah bimbing kita kepada jalan-jalan kebenaran, sebab dia Tuhan yang sebenarnya yang kita sembah. Satu. Yang kedua, doa apa tuan? Yang kedua, saya bagi 2 lah tuan. 4 bagi 2, 2 lagi simpan dulu dah. Mai pula lagi sekali kot, habis lagi 2. Boleh? Demi tawak-nawak lah no. Tawak-nawak. Bagi 2 sudah. Nanti ada model dah mai lagi. Kerana no, bila perhabis tak boleh dah kan. Baik.
Saya bagi dua saja. Yang pertama, minta Allah Ta'ala jadikan kita Islam, dan minta Allah beri cahaya petunjuk, dan jangan jadikan kita orang yang sesat. 3 benda kita minta di pagi hari. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Yang kedua, minta apa? Kata pada Allah, Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan aku ni sebahagian daripada umat Muhammad yang terbaik. Minta jadi apa? Jadi orang Islam, jadi umat Muhammad yang reti segala kebaikan dan sebagainya. Minta ikut Nabi SAW. Apa doa dia? Alhamdulillah yang kedua, Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan aku ni termasuk di kalangan orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kedua. Kan minta jadi umat Muhammad. Sebab ramai manusia-manusia minta jadi umat Muhammad. Di dalam hari kiamat nanti semua manusia jadi umat Muhammad. Semua nabi nak jadi umat Muhammad. Tapi akan ada orang yang Muhammad tak mengaku dia umat. Tapi akan ada orang yang Nabi tak mengaku dia umat. Siapa dia? Antara dia, tuan-tuan. Siapakah orang yang Allah tak bagi syafaat dan tak mengaku dia umat Muhammad? Antaranya orang yang derhakakan ibu bapa. Finally, definitely, orang ni betul-betul Nabi habang lah. Dia bukan umat Muhammad. Yang lawan mak ayah, yang derhaka mak ayah, ialah orang-orang yang Nabi tak mengaku dia umat. Bila dia tak mengaku dia umat, dia tertolak daripada rahmat Allah dan syafaat Nabi SAW, dan dia akan dilaknat, dibawa ke neraka Allah wala'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan muslim, saya berhajat juga nak sambung lagi, tapi tengok masa pun cepat sangat lah. Masa cepat kan jam saya cepat? Mana? Ke masa jam tuan-tuan cepat? Mana jam tu cepat? Dua-dua. Masa saya cepat, tuan-tuan pun cepat juga. Kat pukul 8 dah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berhenti sinilah sebahagian daripada peringatan-peringatan yang Allah sampaikan kepada kita untuk saya sama dan tuan-tuan sama-sama kita kembali balik jadi hamba Allah yang baik. Kita mulakan tahun baru ni Masihi ini dengan minta doa pada Allah supaya kita jadi orang hamba Allah yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala, yang reti akan kita ni orang Islam yang patut buat apa di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak pada pihak masjid, masyarakat daerah selama yang sudi jemput kita untuk sama-sama tuan-tuan pagi ini, dan terima kasih juga pada semua pihak yang sudi memberikan kerjasama, tuan-tuan dan puan yang hadir untuk sama-sama kita berbincang, berjumpa. Dan seperti mana saya ulang balik sebagaimana yang saya sebut di tempat lain, saya baru balik pada Melaka 2 hari yang lepas, hari selepas kan. Hari Selasa saya sampai balik, ada program di Melaka selama 4 hari. Kemana kita pergi pun, satu je yang saya sebutkan ialah kita kita pergi ke mana pun semata-mata nak bersilaturahim dengan tuan-tuan sekalian. Apa dia silaturahim? Bertemu, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab inilah satu benda yang Allah habaq hadis kursi, sesungguhnya bala akan dibuang oleh Allah jika penduduk bumi itu kembali berkasih sayang kerana Allah. Itu benda yang Allah sebut dalam hadis kursinya. Bala akan dibuang oleh Allah bila kita ni hidup saling cinta menyintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi sama-sama kita. Tak ada benci-benci, tak ada gaduh-gaduh, tak mau. Kan? Maka datang kita ke mana tempat kita pergi pun untuk mengajak manusia kembali balik pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Patah balik pada cinta Allah, cinta Nabi, cinta Islam, cintakan kebaikan, perdamaian. Itulah Islam. Baik, kita nak ajak manusia balik kepada kebaikan, rahmat dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi di masa depan. Aqulu qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum sal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin.
taibin. Dan sebelum saya berhenti, saya doakan ke satu tuan-tuan, ada tabung saya bawa untuk tuan-tuan sedekah ataupun infak subuh untuk kami di Ma'had Katil Ilmi wa Tarbiyah di Teluk Tawar Batuas, untuk kita jadikan pemberian tuan-tuan tu jadikan sebagai gaji guru, makan minum pelajar-pelajar saya yang saya tak ambil ramai, pada 20 orang je, untuk belajar, ajak dia baca kitab lama. Dan saya baru buat saja tamat tahfiz yang saya bangunkan izin Allah Subhanahu Wa Taala Ma'at Tahfiz Ahmadiyah di kampung saya di Tasik Gelugong di Sepang-Perai, Utara Pulau Pinang. Jadi dua-dua yang saya bina ni, Madaniyah dan Ahmadiyah ni, dua-dua perlukan kewangan untuk belajar-belajar. Sebab belajar-belajar saya ni dulu saya tak ambil iuran pun. Tak ambil iuran, free, mengaji free ni. Bila mengaji free ni tuan-tuan, banyaklah kos-kos yang perlu kita tangani dia. Dan sampai hari ni pun ada pelajar-pelajar yang kita tak kenakan iuran apa-apa pun. Free je dia mengaji. Di mana kita ambil kewangan untuk menampung gaji guru, makan minum belajar-belajar saya, ialah daripada infak yang tuan-tuan bagi, bertabung-tabung yang saya bawa semasa kuliah dan ceramah saya di mana tempat saya ni pun. Jadi kita ada tabung yang kita bawa, muslimat mungkin ada juga, muslim pun ada juga, dan ada akaun di situ, ada nombor akaun. Kalau siapa-siapa, tabung tu bukan niat wakaf, bukan niat apa, tapi infak. Wakaf kita ada akaun RHB bank, untuk tuan-tuan salurkan dengan cara akaun, boleh juga untuk pembinaan pembangunan Ma'had saya. Dan saya juga duk cari tanah juga, duk cari duit untuk beli tanah untuk bangunkan Ma'had Tahfiz saya sendiri, untuk melahirkan imam-imam yang terbaik, imam-imam yang berkualiti. Itu hasrat saya. Dan bersama saya dalam Ma'had Tahfiz saya ni antara ialah guru tahfiz yang ada yang Johan Asia ada kita dulu, untuk jadikan pengajar pada Ma'had Tahfiz saya. Cara ringkasnya tuan-tuan, kita ada dua bangunan yang saya nak buat, Ma'had Tahfiz Al-Quran dan juga ta'lim kitab. Jadi semua benda-benda itu memerlukan kewangan, dan saya mohon tuan-tuan, kerjasama tuan-tuan, sedekah subuh yang tuan-tuan nak beri itu boleh salur pada kami insya-Allah pagi ini. Dan apa tuan-tuan beri, saya doakan mudah-mudahan Allah kurniakan pembalasan yang baik. Allah ganti balik harta tuan-tuan bagi itu dengan sebaik-baik pembalasan daripada Allah. Allah sampaikan hajat tuan-tuan. Allah apapun yang Allah tahu hal kita ni, Allah ganti balik. Harta tuan-tuan takkan ke mana-mana. Allah mengetahui kebaikan tuan-tuan dibalas dengan kebaikan dunia akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari Jumaat yang berbahagia yang mulia ini ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampunkan semua dosa-dosa kami ini ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan kami umat Muhammad yang terbaik, jadikan kami umat hamba-Mu yang terbaik di sisi-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Panjangkan usia kami lagi ya Allah, untuk dapat beribadat dengan sempurna padamu ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan juga dosa ibu bapa kami ya Allah, yang telah kembali ke rahmatullah padamu ya Allah. Atau mak ayah kami masih hidup di rumah sana, jika mak ayah kami masih hidup lagi ya Allah, berilah peluang kebaikan, sihatkan tu badan mereka ya Allah, agar mak ayah kami masih hidup ini dapat lakukan ibadah-ibadah yang terbaik padamu ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika mak ayah kami telah meninggalkan dunia alam ini ya Allah, jika mak ayah kami telah mati ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa mak ayah, arwah mak ayah kami, lapangkan kubur mereka ya Allah, siramkan kubur mereka dengan kubur rahmat-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, luaskan kubur mereka, terangkan kubur mereka ya Allah, dengan ilmu-ilmu yang kami sampaikan, pahala pada mereka ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon padamu ya Allah, keridaan-Mu atas perbuatan kami ini. Walaupun kami banyak dosa dengan-Mu ya Allah, tapi kami mohon padamu redha, terima kami jadi hamba-Mu ya Allah, dan terimalah amal ibadah kami yang tak seberapa ini ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkan mereka ya Allah, ya Tuhan kami, dan sembuhkan kami juga ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jika ada di kalangan kami ini mohon petunjuk-Mu, tunjukkan mereka juga ya Allah, dan tunjukkan kami sama ya Allah, Tuhan kami. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami ini yang bergaduh, bermusuh, damaikan mereka ya Allah.
dan damaikan kami semua ya Allah Tuhan kami, kerana kami hanya bertuhan dengan kamu saja ya Allah ya Tuhan kami. La ilaha illa anta, tiada Tuhan baik kami melainkan kamu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah, ampunkan kami, maafkan kami, dan terima kami sebagai hamba-Mu, dan terima kami sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, yang terakhirnya, jika datang ajal kami nanti ya Allah, izinkanlah lidah kami ini, lidah yang jarang-jarang mengucapkan nama-Mu ya Allah, lidah yang jarang-jarang berzikir untuk menyebut nama-Mu ya Allah, izinkan lidah kami yang kaku ini, lancarkan lidah kami untuk mengucapkan nama, menyebutkan nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkan lidah kami di akhir hayat kami nanti, izinkan kami menyebutkan kalimah suci ini, kalimah yang berbunyi La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, lancarkan lidah kami ya Allah menyebutkan nama-Mu ya Allah di akhir hayat kami nanti, agar kami masuk syurga-Mu dengan izin-Mu ya Allah Tuhan kami. Matikan kami dengan syahadat ya Allah, matikan kami dengan mengucapkan kalimah syahadat, matikan kami dengan menyebutkan nama-Mu dan nama Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.